Pada saya, satu keistimewaan apabila saya dihukum gantung. Kerana saya sempat bertobat. Saya sempat mengucap sebelum mati. Kalau nak dibezakan dengan orang luar, akibat tekanan hidup di Bandaraya Kuala Lumpur, saya buat satu pekerjaan sambilan untuk menampung keperluan keluarga saya, dan semasa melakukan tugas tersebut saya terjebak dengan kesalahan yang saya lakukan ini dan menyebabkan saya dijatuhkan hukuman penjara. Kedai itu adalah kedai emas. Dia mula perniagaan pun dia pinjam, jadi sebagai dia ambil barang emas pun daripada syarikat yang saya kerja ni. Jadi saya ikut perjanjian, memang saya ada hak untuk rampas kedai barang-barang dia. Jadi mungkin dia tak puas hati dengan tindakan tersebut, dia menyerang salah seorang kawan saya, dia pukul dengan fire extinguisher. Jadi kebetulan saya memang ada dibekalkan dengan senjata api. Tindakan yang saya ambil pada saya adalah yang terbaik untuk keselamatan saya. Jadi saya terus melepaskan tembakanlah kepada lelaki tersebut. Dia ketua keluarga. Tanggungjawab yang tergalas di bahunya bukan kecil-kecil anak. Bagi bapa kepada 4 cahaya mata ini, hidup di kota raya memerlukan usaha berganda untuk memenuhi keperluan keluarga yang semakin membesar. Namun begitu, siapa menduga ujian kiriman Yang Maha Esa tidak terhenti di situ. Hasrat mencari rezeki lebih bagaimanapun menjerat lelaki ini hingga ke tali gantung. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Razali, berasal daripada Selangor, umur 55 tahun. Saya ditahan di penjara ini kerana melakukan kesalahan di bawah Seksyen 3 Akta Senjata Api. Sudah menjalani perbicaraan di Mahkamah Tinggi selama lebih kurang 3 tahun. Saya didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Semasa kali pertama saya melangkahkan diri di penjara, saya telah persiapkan mental saya bahawa pengakhiran hidup saya akan berakhir di penjara. Sebab kesalahan yang saya buat, saya tahu sendiri apa kesalahan yang saya buat dan apa akibat daripada hukuman yang akan saya terima. Memang saya kata kalau orang bayar berjuta pun tak ada orang yang sanggup nak melalui pengalaman sebagai banduan akhir. Sebab saya pernah sendiri tengok kawan baik yang sama makan dengan saya diambil untuk menjalani hukuman gantung. Jadi benda tu menjadi motivasi kat diri saya. Saya pesan dengan dia orang, kalau saya menjalani hukuman gantung, masa special visit, nanti atur keluarga mana yang datang jumpa saya nak anak-anak saya mandikan jenazah saya, jadi imam solat jenazah saya. Setiap hari menghitung detik dijemput ajal. Bagi Razali, jeriji besi ini yang dipandang hina oleh sebilangan besar manusia di luar sana, hakikatnya telah mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk bertemu Sang Pencipta. Jadi makna di BA tu, tekanan tu memang ada. Siapa yang boleh terima kalau nak kira hukuman kita ni akan pergi mati di tali gantung? Bukan semua orang boleh terima. Aku kata masa walaupun 23 jam dalam bilik, semua 1 jam yang kita akan beriadah di luar di BA, kita boleh atur. Tak ada masa yang orang kata kita tak ada kata membuang masa, tak ada. Itu kata kalau kehendak diri yang mana orang yang boleh berfikiran positif. Dulu saya bangun, sampai sekarang masih saya amalkan lah. 3.30 saya akan bangun pagi. Saya akan buat solat sunat, taubat, tahajud, hajat. Lepas tu saya baca Quran, sekurang-kurang pun 10 helai. Jadi saya boleh target, bulan ni saya mesti khatam Quran sekali. Sebab 10 kali 3, 600. Maknanya 604 muka surat, saya boleh khatam sebulan. Masa saya di BA lah. Pada 2017, saya dapat pengampunan. Daripada Kebawah Duli Yang Mulia, Tunku Mukris. Dan saya dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat. Saya sebenarnya tak ada basic menjahit. Memang saya tak minat menjahit, tapi bila saya ditugaskan untuk bekerja di bengkel jahit, saya ambil masa 2 bulan untuk belajar, untuk orang kata boleh buat baju lah. Ini memang orang perempuan punya kerja, tapi bila saya rasa tu, kenapa dia boleh buat? Takkan aku tak boleh buat? Walaupun dia pun tak ada basic.
Dia pun tak ada pengalaman jahit kat luar, dia boleh buat, kenapa tak boleh buat? Daripada situ saya beranikan diri jahit. Sekarang insya-Allah saya boleh jahit uniform pegawai, apa jenis uniform saya boleh jahit. Sekarang baru-baru ni tadi saya dapat tempahan $30 kurta daripada luar. Sedar tidak sedar, tahun ini sudah kali ke-18 Razali menyambut Ramadan dan Syawal di sebalik Jeriji Besi. Ini bermakna sudah 18 tahun tiada lagi juadah istimewa mahupun menyarung baju Melayu baru di pagi Syawal mewarnai kehidupan Razali. Jauh di sudut hati, ia bukan hanya kerinduan yang menebal, namun Ramadan benar-benar mengimbau nostalgia saat dirinya mula menjejakkan kaki ke dunia asing ini. Penerimaan keluarga saya masa kali pertama dia orang dapat tahu. Masa tu lagi 3 hari nak hari raya bulan puasa. Jadi memang dia orang betul-betul down lah. Saya dapat bayangkan macam mana kecewa dia orang, macam mana sedih dia orang. Tambah dia dapat tahu masa pagi raya saya dah 3 hari kena tangkap sebab dia orang dah cuba kontak saya 3 hari tak dapat. Lepas tu tanggapan masyarakat macam keluarga saya pun apabila saya kena tangkap ni, keluarga saya, anak isteri saya terpaksa pindah rumah, jual rumah tu sebab tanggapan masyarakat ni, weh laki dia ni dah jadi banduan, suami dia ni banduan, bapak budak ni banduan. Pandangan orang tak ada yang positif dalam banduan ni. Jadi saya boleh insya-Allah kalau saya keluar nanti saya nak ubah. Saya nak ubah pandangan orang. Bersyukur ada isteri, anak-anak dan keluarga yang tidak pernah meninggalkan saat dirinya berada di titik terendah kehidupan. Razali berikrar peluang kedua ini tidak akan disia-siakan begitu sahaja. Segala ilmu dan tunjuk ajar diberikan oleh pegawai Jabatan Penjara Malaysia akan dimanfaatkan sebaiknya demi masa depan diri dan masyarakat yang memerlukan. Saya langkah je kaki dalam penjara ni, saya dah set untuk saya berubah. Okey, kalau kita nak jadi jahat, dalam penjara ni pun boleh kita jahat sebenarnya. Tapi apabila kita ikut, orang kata boleh ikut ni orang lah, ikut apa-apa peraturan arah penjara, apa-apa kursus yang dia bagi, apa-apa ilmu yang dia bagi, kita boleh ikut, kita boleh simpan, kita akan berubah jadi baik. Apa-apa yang penjara bagi, tak ada yang tak baik. Apa yang saya dapat kat dalam ni, saya akan bawa keluar. Saya akan bawa keluar, maknanya yang baik yang ada dalam ni saya akan bawa keluar. Saya akan bagi tahu orang luar. Jangan ingat dalam penjara ni tak ada ni, tak ada ni, tak ada. Saya nak pesan kepada seluruh ahli keluarga saya yang banyak menyokong saya, jadi tulang belakang saya selama saya kat sini, supaya mereka tabah dan sentiasa berdoa. InsyaAllah saya akan keluar satu hari nanti. Saya peribadi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pegawai penjara daripada 2007 kali pertama saya masuk sehinggalah sekarang. Jasa-jasa mereka dalam membimbing dan membentuk sasiah panduan dan diri saya memang sangat besar. Dan kalau nak dikirakan, tak berbaloi lah dengan apa imbuhan yang mereka dapat. Sebab dia orang berhadapan dengan keselamatan, dengan kerenah. Kalau boleh ada rezeki saya keluar, insyaAllah. Kalau itulah saya akan cuba untuk bantu pihak penjara pula. Memberi motivasi kepada banduan-banduan yang baru untuk yalah membimbing dia orang. Kalau dia orang perlukan saya bila bermasa, insyaAllah kalau saya bebas nanti saya boleh.